Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membincangkan sebuah tajuk yang diberi nama perkembangan sekularisme ke demokrasi. Okey, jadi kita boleh melihat perkembangan kepada demokrasi ini bermula daripada sekularisme. Jadi sebenarnya maksud sekularisme ini merupakan satu bentuk pemikiran yang menolak agama. Satu bentuk pemikiran yang cuba untuk mengasingkan urusan agama daripada urusan pentadbiran kehidupan. Daripada bentuk pemikiran ini, maka manusia cuba untuk mengenepikan unsur-unsur wahyu daripada Tuhan ataupun dari segala bentuk jenis unsur keagamaan dalam mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana kita melihat di Eropah, pentadbiran sesebuah negara itu diuruskan oleh gereja, sistem gereja. Dan apabila menurut sejarah kita melihat bahawa rakyat memberontak sistem pemerintahan gereja dan menubuhkan satu kerajaan yang pentadbirannya terasing daripada sistem gereja. Maksudnya dekat sini, di situlah satu-satunya kemunculan jenis pemikiran sekularisme, kerana ia mengasingkan bentuk pemerintahan yang berasingan daripada unsur-unsur agama. Jadi setelah daripada munculnya pemikiran sekularisme ini, maka ia akan mewujudkan satu pemikiran yang bebas daripada autoriti agama, yang kita sebutkan sebagai liberalisme. Pada hari ini kita masih lagi melihat unsur-unsur liberal yang masih kuat di dalam suasana di negara kita pada hari ini. Daripada kuatnya unsur sekularisme itu, maka wujudlah satu bentuk pemikiran yang ingin membebaskan kita daripada autoriti agama, kerana pada ketika itu manusia telah melihat agama itu sudah tidak lagi penting kepada urusan pentadbiran manusia di dunia. Jadi setelah daripada wujudnya pemikiran liberal ini akan membawa kepada satu lagi istilah, iaitu rasionalisme. Rasionalisme ini merupakan satu bentuk istilah yang manusia menggunakan akal fikiran semata-mata dalam menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Dia ikut dia punya akal fikiran dalam menentukan kebenaran, kerana pada ketika itu manusia sudah tidak lagi mengikut segala apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan, ataupun telah tidak menggunakan lagi sebarang rujukan daripada teks-teks keagamaan dalam menentukan kebenaran. Maka dengan itu, apabila mereka mementingkan lagi soal manusia ataupun kemanusiaan daripada ketuhanan, maka di situ timbullah satu istilah yang diberi nama humanisme, iaitu yang menumpukan kepada aspek kemanusiaan. Maka di sinilah kita dapat melihat bahawa munculnya satu perjuangan untuk mendirikan hak asasi manusia di kalangan manusia sejagat yang kita boleh lihat pada hari ini di seluruh dunia. Jadi maka apabila mereka sudah tidak menggunakan lagi teks agama, maka mereka akan mementingkan soal kemanusiaan, hak asasi manusia. Ini akan mengakibatkan munculnya satu istilah
ataupun satu bentuk pemikiran yang akan memperjuangkan manusia melebihi segala-galanya, iaitu human right. Okey. Jadi di situ mereka tidak melihat lagi kepentingan soal keagamaan, dan mereka mementingkan lagi soal kemanusiaan. Maka apabila soal kemanusiaan ini melebihi segala-galanya, maka mereka akan menganggap agama-agama yang wujud pada ketika ini adalah sama. Okey, agama Islam, agama Buddha, agama Kristian, mereka itu semua agama yang anggapan menganggap bahawa semua agama itu sama, dan anggapan pemikiran ini dinamakan pluralisme. Okey, pluralisme. Okay. Jadi setelah pemikiran seperti ini telah muncul, maka ia akan menurunkan taraf kedudukan agama itu sendiri dan meletakkan soal kemanusiaan itu lebih daripada agama. Okey. Jadi setelah agama itu telah diasingkan sepenuhnya pada peringkat ini, maka mereka bertanya-tanya, bagaimanakah untuk mencari jalan ataupun satu kaedah ingin kebenaran. Maka setelah itu, maka wujudlah sistem demokrasi, di mana ia merupakan satu kaedah ataupun metodologi untuk mengukur kebenaran mengikut suara majoriti penduduk. Okey. Dengan itu, maka mereka dapat mengukur ataupun menentukan satu-satu kebenaran dengan mengikut suara kebanyakan penduduk ataupun majoriti penduduk. Kerana mereka telah mengangkat kedudukan manusia itu lebih daripada segala-galanya, dan mereka tidak lagi mengiktiraf teks-teks agama ataupun sumber rujukan daripada agama untuk mengurus atur kehidupan mereka di dunia ini. Maka inilah sedikit perkembangan sekularisme ke demokrasi. Iaitu, saya ulang balik, yang pertama, dari sekularisme, satu pemikiran yang telah menolak agama, mengenepikan agama ataupun mengasingkan agama daripada pentadbiran manusia, dan seterusnya memasuki ke istilah liberalisme, di mana ia telah bebas secara total daripada autoriti agama. Dan setelah bebas daripada autoriti agama, maka mereka akan menggunakan rasionalisme dalam menentukan kebenaran. Okay, menggunakan akal fikiran lebih daripada wahyu manusia. Sedangkan wahyu itu sendiri merupakan satu rujukan, satu panduan kepada manusia dalam mengurus atur kehidupan. Setelah daripada rasionalisme itu sendiri, maka wujudlah satu pemikiran yang menumpukan kepada aspek kemanusiaan, iaitu humanisme. Dan di dalam ini mereka mengangkat taraf kemanusiaan itu lebih daripada agama, dan seterusnya memasuki kepada istilah human right, di mana mereka memperjuangkan hak asasi manusia kerana mereka menganggap semua manusia itu sama, tidak mengira agama. Dan yang keenam pula, setelah mereka menganggap semua itu sama, manusia semua itu sama, tidak mengira agama, maka mereka menganggap agama itu sama, dan itulah yang kita namakan pluralisme. Okey. Dan setelah daripada pluralisme itu sendiri, mereka bertanya-tanya ataupun mencari jalan bagaimanakah untuk menentukan kebenaran setelah mereka menganggap semua agama itu sama. Dan itulah satu kaedah yang digunakan pakai untuk mengukur kebenaran, ialah demokrasi, iaitu dengan mengikut suara majoriti penduduk. Okey. Jadi dengan itu sahaja, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.